Sultan Ibrahim beri amaran mahu bubarkan Don Johor. Muhyiddin kantoi, istana utus surat minta bukti. Sultan Johor tiada hak bubarkan Don. Muhyiddin sudah hilang hak untuk nasihat agung. Ingin juga saya ingatkan bahawa Dewan Negeri ini adalah tempat untuk berbincang dan membuat ketetapan bagi kepentingan rakyat dan negeri Johor. Jangan cemarkan Dewan saya ini dengan perangai yang buruk. Ini adalah Dewan yang mulia, bukan Dewan sangka buruk. Ingat pesanan saya, Tuan Speaker. Jalankan kerja baik-baik. Sultan Johor Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar bertitah tidak akan teragak-agak untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Johor sekiranya terdapat usaha pihak tertentu untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada. Saya rasa tidak perlu ada wakil rakyat jika masing-masing hanya fikirkan tentang kedudukan sendiri, bukannya kepentingan rakyat. Apabila wabak penyakit berbahaya telah terkawal, saya akan serahkan kepada rakyat untuk memilih ahli dewan yang baru. Selepas ini, pilihlah betul-betul pemimpin yang jujur dan ikhlas, mahu berkhidmat untuk rakyat titah baginda. Baginda bertitah demikian pada majlis perasmian pembukaan penggal persidangan keempat Dewan Negeri Johor yang ke-14 di bangunan Sultan Ismail, Kota Iskandar, Iskandar Puteri Johor Bahru. Perkara 23/2 Perlembagaan Johor menyatakan bahawa Sultan mempunyai kuasa untuk membubarkan Don. Perkara 7/1 Perlembagaan Negeri menyatakan bahawa Sultan dalam menjalankan fungsinya harus bertindak atas nasihat kerajaan negeri. Perkara 7/2B menyatakan bahawa Sultan mempunyai kuasa budi bicara untuk tidak memberi izin ke atas permintaan untuk membubarkan Don. Namun untuk menangguhkan pilihan raya seperti yang dititahkan oleh Sultan Ibrahim, darurat perlu diisytiharkan di negeri itu dan jika tidak, pilihan raya harus diadakan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh Don Johor dibubarkan. Sultan tidak memiliki kuasa untuk mengisytiharkan darurat dan ia hanya boleh dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong mengikut perkara 150 Perlembagaan Persekutuan atas nasihat Kerajaan Pusat. Sementara itu, Sultan Ibrahim turut menasihatkan semua adun menggunakan sesi persidangan kali ini untuk berbincang dan menyusun pelan tindakan bagi menolong rakyat dan membangunkan semula ekonomi Johor. Ahli-ahli Dewan tidak perlu berbahas atau membawa usul yang tidak berkenaan. Awak semua jangan pentingkan diri sendiri. Rakyat di luar sana tengah susah. Ada yang kelaparan, ada yang hilang pekerjaan dan ada juga yang sedang bertaruh nyawa akibat wabak penyakit berbahaya. Ini bukannya masa untuk berbalah, tetapi ini adalah masa untuk bersatu dan bekerjasama. Jangan tanya kepada orang lain apa yang telah dibuat untuk bantu rakyat, tetapi lihatlah cermin muka sendiri, titah baginda. Baginda juga mengingatkan bahawa sidang Don adalah tempat untuk berbincang dan membuat ketetapan bagi kepentingan rakyat serta negeri Johor. Jangan cemarkan Dewan saya ini dengan perangai yang buruk. Ini adalah Dewan yang mulia, bukannya Dewan sangka beruk. Ingat pesanan saya, Tuan Speaker. Jalankan kerja baik-baik dan suka juga saya ingatkan yang saya tidak akan melayan permainan politik. Mana-mana wakil rakyat yang terus bertelagah sampai mengganggu gugat negeri dan kerajaan saya, titah baginda. Johor menjadi negeri pertama mengadakan sidang Don dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara (PPN). Istana Negara didakwa memohon pengesahan Speaker Dewan Rakyat berhubung jumlah sokongan anggota Dewan Rakyat terhadap Muhyiddin Yassin. Berdasarkan surat yang tular, Datuk Pengelola Bijaya Istana Negara mengutuskan surat kepada Speaker Azhar Harun pada 9 Ogos. Sumber yang mengetahui perkara ini mengesahkan kesahihan warkah berkenaan kepada portal Malaysia Kini. Melalui warkah itu, Yang di-Pertuan Agong ingin mendapatkan kepastian jumlah sokongan kerajaan. Istana berkata, Azhar melalui surat pada 3 Ogos memberitahu kedudukan semasa sokongan kepada Muhyiddin adalah 106 orang. Bagaimanapun, kata istana, pada 4 dan 6 Ogos, 2 anggota Jemaah Menteri meletakkan jawatan menjadikan jumlah sokongan berkurangan 2 orang. Pihak Istana Negara juga mendapat maklumat bahawa 4 ahli Dewan Negara telah menukar pendirian dan telah menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
Walau bagaimanapun, sehingga kini tiada laporan rasmi daripada YB Datuk berkaitan perkara tersebut. Sehubungan dengan itu, pihak Istana Negara memohon laporan terkini mengenai bilangan ahli Dewan Rakyat yang menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk disembah maklum kepada Keduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong bagi apa-apa perkenan selanjutnya, kata surat berkenaan. Surat terbabit ditandatangani oleh Datuk Pengelola Bijaya Istana Negara Ahmad Fadil Syamsuddin. Azhar diminta menjawab surat itu sebelum jam 2 petang pada 10 Ogos, iaitu 2 hari lepas. Pada 9 Ogos lalu, UMNO mendedahkan 13 surat membabitkan Ahli Parlimen termasuk Timbalan Ketua Menteri Sabah Bung Muhtaradin dan Ahli Parlimen Kimanis Muhammadin Alamin yang tidak lagi menyokong Muhyiddin. Selain itu, turut tersebar surat dikatakan jawapan balas Azhar. Bagaimanapun, perkara ini belum dapat disahkan. Portal Malaysia kini sudah menghubungi Azhar dan masih menunggu penjelasannya. Bagaimanapun, Portal Malaysia Post melaporkan Azhar enggan mengesahkan mengenai keturunan surat balasannya kepada istana. Maaf, saya tak boleh komen mengenai komunikasi rasmi saya. Lebih-lebih lagi, kalau dengan pihak istana, dia dipetik sebagai berkata menerusi aplikasi WhatsApp. Seorang peguam berkata, Ketua Negeri tidak boleh membubarkan Dewan Undangan Negeri kecuali diminta berbuat demikian oleh Ketua Kerajaannya. Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata, berhubung peletakan jawatan Menteri Besar atau Ketua Menteri, semua perlembagaan negeri ditulis sama dengan perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan Undang-Undang Tertinggi Persekutuan. Peruntukan itu menyatakan Perdana Menteri yang tidak lagi mempunyai majoriti kepercayaan di Dewan Rakyat perlu berundur jika permohonan pembubaran kepada Yang di-Pertuan Agong ditolak. Rafiq berkata, Sultan adalah raja berperlembagaan seperti yang dinyatakan dalam Perlembagaan Negara. Kuasa mereka ditetapkan dalam Perlembagaan Negeri dan Persekutuan. Katanya mengulas amaran Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bahawa baginda tidak akan teragak-agak membubarkan DUN jika ada cubaan menggulingkan kerajaan negeri semasa. Jalankan kerja baik-baik dan suka juga saya ingatkan yang saya tidak akan melayan permainan politik. Mana-mana wakil rakyat yang terus bertelagah sampai mengganggu gugat negeri dan kerajaan saya. Saya rasa tidak perlu ada wakil rakyat jika masing-masing hanya fikirkan tentang kedudukan sendiri, bukannya kepentingan rakyat. Apabila wabak penyakit berbahaya telah terkawal, saya akan serahkan kepada rakyat untuk memilih ahli dewan yang baru. Selepas ini, pilihlah betul-betul pemimpin yang jujur dan ikhlas, mahu berkhidmat untuk rakyat, titah Sultan Ibrahim. Pada majlis perasmian pembukaan penggal sidang DUN Johor, Sultan Ibrahim menasihatkan semua adun supaya menggunakan persidangan kali ini untuk berbincang dan menyusun pelan tindakan bagi membantu rakyat serta membangunkan semula ekonomi Johor. Amaran itu menyusul tindakan UMNO menarik sokongan kepada kerajaan pimpinan Perikatan Nasional dengan menggesa ahli parlimen parti itu melepaskan jawatan menteri mereka sebagai tanda kesetiaan. Kerajaan Johor pimpinan Perikatan Nasional mempunyai 29 kerusi dengan 14 daripadanya dipegang UMNO, Bersatu 12, MIC 2 dan PAS 1. Pakatan Harapan pula mempunyai 27 kerusi dengan DAP memiliki 14 kerusi, PKR 7 dan Amanah 6. Pengerusi UMNO Johor Hasni Mohamad mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar selepas Kerajaan Pakatan Harapan tumbang susulan langkah Sheraton tahun lalu menggantikan Sarudin Jamal daripada Bersatu. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia menggesa Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun menjawab warkah Yang di-Pertuan Agong yang mahu penjelasan mengenai kedudukan sokongan Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Ketuanya Datuk Dr. Ashraf Wajdi berkata, Azhar menjelaskan kedudukan mutahi bilangan ahli Dewan Rakyat menyokong Perdana Menteri daripada 106 seperti mana dimaklumkan pada 3 Ogos lalu, kini hanya berbaki 100 orang sahaja. Pemuda UMNO meminta Yang di-Pertua Dewan Rakyat segera menafikan surat yang ditularkan walaupun dalam Malaysia Post menyebut beliau tidak mahu komen mengenainya kerana melibatkan Istana Negara. Kegagalan melakukannya hanya mengesahkan surat tersebut dan menzahirkan bahawa Perdana Menteri secara rasmi sudah sah hilang majoriti. Katanya pada sidang media di Ibu Pejabat UMNO. Terdahulu pengerusi Gerakan Tuntutan Malaysia Azlan Abu Bakar membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dangwangi 1.25 tengah hari tadi berhubung perkara yang sama. Laporan itu berkaitan mahu tahu mengenai keabsahan status Muhyiddin sebagai Perdana Menteri mengikut perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan. Dalam pada itu, Ashraf Wajdi mendakwa keabsahan status Perdana Menteri ini dipersoalkan berasaskan dua faktor. Dengan penarikan 14 ahli parlimen ini, kerajaan berasaskan kedudukan tempat duduk di Dewan Rakyat yang mutakhir 114, hilang 14 orang sokongan, menjadikan kedudukan sokongan terhadap Perdana Menteri hanya tinggal 100 ahli parlimen, justru hilang majoriti. Perdana Menteri seolah-olah sudah hilang keabsahannya dan mesti segera meletakkan jawatannya berasaskan perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan, katanya.
Berikutan perkembangan itu, Muhyiddin tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat dan beliau hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri, melainkan jika atas permintaannya Parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Namun, Tuanku Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa di bawah klausa /2/B dalam perkara 40 untuk menolak permintaan Perdana Menteri bagi maksud pembubaran Parlimen atas situasi pandemik wabak penyakit berbahaya yang masih meruncing ketika ini. Jika ini berlaku, maka Perdana Menteri tiada pilihan lain melainkan untuk meletakkan jawatan, katanya. Selain itu, keabsahan status Perdana Menteri amat kritikal dan serius kerana memberi implikasi besar terhadap segala urusan pentadbiran dan hal ehwal kerajaan dan negara. Ini termasuklah status keabsahan sebarang kelulusan oleh Perdana Menteri terhadap dasar-dasar dan polisi-polisi baru kerajaan.